بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الكتاب آمين رب العالمين. والمراد بالأمر في هذين الخبرين yang dikendaki dengan al-amri kullu amrin di balin, kullu amrin. Al-amru itu apa maksudnya? Maksud al-amru asy-syai'u, sesuatu lah, setiap perkara la diddun nahi, bukan lawan bagi nahi, bukan amar lawan nahi, tapi amar dengan maksud syai', sesuatu, bukan amar dengan maksud suruh. Fa huwa wahidul umur, maka amrun itu mufrad bagi al-umur, jamaknya al-umur, bukan amrun jamaknya awamir. Amrun jamaknya umur, yang maksud asy-syai'. Wa qawluhu dhi balin, kata ni dhi balin dalam hadis itu, kullu amrin dhi balin, tiap perkara yang dhi balin ay sahibi halin yuhtammu bihi syar'an. Dhi balin yang penting, maksud yang penting. Apa maksud dhi balin? Ay sahibu halin, yang mempunyai keadaan yuhtammu, yang diambil berat dengannya pada syarak, perkara yang diambil berat pada syarak. Bihaitsu la yakunu muharraman lidzatih. Jadi dzibali ini yang kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim tu, tiap perkara, yakni perkara yang diambil berat syarak, yang penting dipandang oleh syarak, yang tidak dimulakan dengan bismillah, satu riwayat, ataupun alhamdulillah, maka perkara itu terputus berkatnya, sedikit berkatnya. Okey. Bihaitsu, dengan sekira-kira, perkara yang dibalin ini bihaitsu la yakunu muharraman lidzati, sekira-kira tidaklah dia itu perkara yang haram lizati, haram kerana zat perkara tersebut. Haram lizati, lawannya haram li'aridin atau haram li ghairi. Ni haram lizati, haram kerana zat perkara itu. Wala makruhan lizati, dan bukan perkara yang makruh pada zat perkara itu. Ni tak perlu baca lah. Ni tak perlu baca. Tengok Syekh Al-Ambabi bawah tu. Bihaitsu la yakunu muharraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi. Jadi arahan ataupun suruhan membaca bismillah ataupun alhamdulillah ni bagi perkara yang syarak ambil berat, maka terkeluar daripada itu perkara yang haram. Perkara haram ni syarak tidak ambil berat, la yuhtamu bihi syar'an, itu tak termasuk zibalin itu. Perkara haram li zatih dan juga makruh li zatih. Sini dia kata yazharu anna al-murada bil muharrami li zatihi wal makruhi li zatihi. Zahirnya bahawa yang dikendaki dengan haram li zatih dan makruh li zatih ma lam yakun tahrimuhu wa karahatuhu li'illatin yaduru ma'aha wujudan wa adaman. Ini dhabit dia kata. Nak kenal haram lizati dan makruh lizati ialah perkara yang bukanlah pengharaman dan makruhnya itu kerana sebab yaduru ma'aha wujudan wa adaman, yang berkait, yang berkisar bersamanya, sama ada dari segi ada dan tiada. Maknanya kalau ada illah itu ada hukum, tak ada illah tak ada hukum. Jadi perkara yang muharram lizati bukan malam yakun, bukan perkara yang diharamkan atau dimakruhkan kerana sebab yang berasingan, yang mana kalau ada sebab itu perkara itu jadi haram, atau ada sebab itu perkara itu jadi makruh. Contoh, lepas ni dia sebut contoh. Jadi hak ni dipanggil muharram lizati, haram kerana diri perkara itu, bukan kerana illah lain. Bukan kerana illah. Kalau kerana illah, maknanya perkara itu jadi haram kalau ada illah.
Kalau tak ada illah tak haram. Itu maksudnya lam yakun tahrimuhu li'illatin yaduru ma'aha wujudan wa adaman. Okay. Maka muqabilnya pula wal muharramu li'aridin wal makruhu li'aridin, perkara yang haram kerana sebab mendatang dan makruh kerana sebab mendatang itu lawan lidatihi itu, maka tahrimuhu wa karahatuhu li'illatin yaduru ma'aha wujudan wa adaman, iaitu perkara yang pengharaman dan kemakruhannya itu kerana sebab yang sebab itu berkait dengannya dari segi ada dan tiada. Maknanya bila ada sebab itu jadi haram, bila tak ada sebab itu jadi tidak haram. Jadi li'aridin itu yakni kerana ada illah yang berkait dengan pengharaman atau kemakruhan. Contoh kedua, fadzina wa syurbul khamri min qabilil muharrami lidati. Maka contoh zina dan minum arak ini dari pihak perkara yang haram lidati. Zina haram zina kerana apa? Kerana perbuatan itu haram, bukan kerana sebab illah sesuatu illah lain. Contoh ikhtilatun nasab ke apa? Diharamkan perbuatan. Sama lah juga arak. Haram arak tu bukan kerana iskar. Haram arak itu kerana arak itu dia haram. Dengan maksud kalau orang tu minum arak, dia tak mabuk, tak haram juga. Orang tu berzina, tidak bercampur nasab, tetap haram juga. Jadi pengharamannya bukan kerana sebab illah, tapi pengharamannya kerana semata-mata perbuatan itu. Lianna tahrim az-zina la yaduru ma'a illatihi, kerana pengharaman zina tidak berkisar bersama illahnya, allati hiya ikhtilaful ansab, yang mana illah tu ialah ikhtilatul ansab, bercampur nasab, wujudan wa adaman. Haram zina bukan kerana sebab bercampur nasab, إذ قد تنتفي العلة ويوجد التحريم, kerana boleh jadi ternafi illah tapi pengharaman masih ada, kekal pengharaman. Kama idza waqi'a idza waqa'a rajulun saghiratan, apabila mewati oleh seorang lelaki akan budak kecil. Seorang lelaki dia wati budak kecil, zina budak kecil. Budak kecil memang takkan mengandung. Takkan mengandung. Jadi adakah kerana sebab tidak bercampur nasab itu zina itu jadi halal? Tidak. Jadi maksudnya pengharaman pada zina itu kerana diri perbuatan, bukan kerana illah yang ada padanya. Itu maksud muharram zati. Wa kadzalika tahrimu syurbil khamri, begitulah pengharaman minum arak. La yaduru ma'a illatihi allati hiya al-iskar, pengharaman itu tidak berkisar, tidak mengikut illahnya, yang mana illah itu iskar. Haram arak bukan kerana illah iskar tu, haram bukan kerana diri arak tu sendiri. Idh qad yantafil iskar wa yujadu at-tahrim, kerana boleh jadi tiada mabuk, mabuk tu tidak ada tapi haram tetap haram. Contoh, kama idza tada syakhsu syurbal khamri, sebagaimana menjadi kebiasaan seseorang minum arak bihaitsu la yu'athiru fi 'aqlihi syai'an, dengan sekira-kira tidak memberi kesan pada akalnya sesuatu. Dia minum arak tapi tak ada kesan pada akal, sebab dia dah kalih dah. Dia dah biasa dah arak. Dia tak jadi mabuk, minum banyak, dia dah biasa minum banyak. Maka tak ada iskar. Adakah kerana ketiadaan iskar arak itu jadi halal? Tidak. Jadi sesuatu yang pengharamannya tidak berkait dengan illah, maka benda itu dikata muharram lizati. Begitulah juga kemakruhan suatu itu tidak berkait dengan illah dia, maka itu dia panggil makruh lizati. Au syariba qadran la yuskir, ataupun orang itu minum kadar satu sukatan yang tidak menyebabkan dia mabuk. Dia minum sikit saja. Adakah kerana minum arak yang sikit menyebabkan arak itu jadi halal kerana tidak memabukkan? Tak. Arak tak jadi haram walaupun tidak berlaku mabuk. Okey.
Itu muharram li zati dan makruh li zati. Ini contoh. Contoh muharram li ghairi pula ni. Wal wudu'u bima'in maghsubin minal muharrami li 'aridin. Wudu, berwudu dengan air yang dirampas, itu termasuk perkara yang haram li 'aridin. Haram kerana sebab luar, kerana sebab asing, perkara yang mendatang. Lianna tahrimahu yaduru ma'a illatihi, kerana pengharamannya berkait, berkisar bersama illahnya, mengikut kepada illahnya. Allati hiya istila'u ala haqqil ghaib, iaitu menguasai, mengambil, menguasai hak orang lain. Dia ambil dan dia menguasai hak orang lain, bukan hak dia. Udwanan, secara melampau, secara paksa dan secara melampau. Dia ambil hak orang, bukan dengan sebenar. Wujudan wa adaman, yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, dari segi ada dan tiada. Makna kenapa diharamkan berwudu dengan air yang dirampas tu? Kerana sebab rampas. Makna kalau air itu dah rampas, hukumnya dah haram. Jadi pengharaman berwudu dengan air yang dirampas, pengharaman itu berkait dengan illah, yang mana kalau ada illah itu adalah hukum haram. Tak ada illah itu, tak ada lah hukum haram. Kalau dia ambil air rampas, ada illah, maka haram. Kalau ambil air bukan rampas, tak haram. Jadi hukum itu berkait dengan illah tersebut. Ini dipanggil muharrami alih. Wan nadharu li fardil halilati min qadilil makruhi li dhati. Tadi dia buat contoh muharram li dhati. Sekarang ni makruh li dhati. Dan melihat kepada farash isteri, halilah isteri, dari segi hukumnya makruh li dhati. Hukumnya makruh li dhati. Kalau itu makruh li dhatihi, tak berkait dengan illah. Kenapa? Lianna karahatahu la taduru ma'a illatihi, kerana makruhnya itu tidak berkait dengan illahnya. Allati hiya khawfut tamsi, iaitu bimbang, dihilangkan cahaya mata. Cahaya mata dihilangkan penglihatan, makna penglihatan jadi kabur. Kerana warid bahawa melihat kemaluan farah isteri ni boleh menyebabkan hilangnya, kaburnya pandangan ataupun hilangnya cahaya pada mata. Ya qawfu tamsi ma'adamil hajat, berserta tidak ada hajat, tak ada hajat apa-apa. Kalau berhajat lainlah kita tak, beranak dan seumpamanya. Jadi adakah kerana takut mata jadi kabur ataupun mata jadi hilang penglihatan atau jadi tidak berseri, tidak cerah, itu kerana takut perbuatan tu? Adakah kerana takut itu jadi makruh perbuatan tu? Kata tidak. Itu makruh, zat melihat tu sendiri makruh, bukan kerana sebab bimbang penglihatan tu jadi tidak baik. Id qad tantafil illatu, kerana boleh jadi tidak berlaku illah. Wa tujadu karahah, tapi hukum masih makruh. Ada kemakruhan tu. Kama idza, sebagaimana apabila akhbarahu ma'sumun, memberitahu akan dia oleh orang yang maksum. Tak, kalau andaikan ada nabi lah, tak. Kalau hidup zaman nabi lagi, orang yang maksum memberitahu bi annahu la yahsulu lahu qamsun, bahawa tidak akan berlaku baginya kabur penglihatan. Idza nazara li farji halilatihi, jika dia melihat kepada farash isterinya. Jadi kalau ikutnya elah tak ada tu. Elah tak ada sebab apa? Sebab khabar yang maksum beritahu bahawa mu tengok pun matamu akan tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Jadi tak ada elah. Adakah kerana tidak berlaku elah itu dihukumkan tidak makruh? Tak. Melihat kepada kemaluan isteri itu masih hukumnya makruh. Itu makruh lizati. Wa aklul basali minal makruhi li'aridin, dan makan bawang itu daripada makruh li'aridin. Makruh kerana sebab mendatang.
li'anna karahatahu taduru ma'a illatihi allati hiya ta'azzi ghairi. Kerana makruhnya itu berkisar bersama illahnya. Yang mana illah makruh makan bawang ni kerana menyakitkan orang lain, mengganggu orang lain. Dah orang lain kita makan seorang walau malakan. Yang lain tu walaupun malaikat. Jadi bila jadi kita makan, makan bukan kita nak pergi jumpa orang, tapi tak diganggu juga apa? Malaikat. Ghairihi tu selain, mengganggu selainnya, termasuklah malaikat. Wujudan wa adaman. Taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Makna kalau ada illah menyakitkan itu, maka hukumnya makruh. Kalau tidak, maka tidak makruh. Fa idzan tafatil illatu, bila ternafi illah bi'an tubikha, dengan bahawa dimasak bawang itu, intafatil karaha, maka ternafi makruh itu. Bawang tu kalau kita masak, masak tak ada makruh lah. Orang gula, orang tumis, tak ada makruh lah. Sebab apa? Sebab illah bau busuk mengganggu orang dengan sebab bau bawang yang busuk. Bawang apa? Bawang mentah itu ternafi dengan sebab masak, maka tidak dihukumkan makanan tersebut makruh. Okey. Lepas tu itu i'tiraf pula tu, panjang pula tu. Jadi kesimpulan di sini yang makruh, yang haram li zatih dan makruh li zatih, maka tidak boleh baca bismillah. Tak boleh baca bismillah. Hukum baca melihat kepada hukum perbuatan itu. Kalau perbuatan itu haram, kita baca bismillah, maka haramlah bacaan kita tu. Nampak tak? Nak mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nak buat apa? Makruh li zati, rokok. Rokok. Nak isap rokok, rokok, bismillahirrahmanirrahim. Jadi makruh. Dan tak dibuat lah, dilarang lah. Benda itu tidak dituntut. Okay. Wala min safati fil umuri, dan bukanlah perkara itu daripada safati fil umur, perkara-perkara remeh, perkara-perkara hina. Ai al-umuril khasisah, perkara-perkara hina. Perkara-perkara yang hina pun tak sunat baca bismillah juga. Perkara-perkara remeh yang hina tak sunat baca bismillah. Contoh mana? Contoh apa? Contoh perkara remeh, perkara hina, perkara yang tak kait. Apa dia contoh? Suara hidung. Suara hidung. Suara hidung, garu, bismillahirrahmanirrahim. Garu, bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab kita membacakan nama Ismullah Al-Mu'azzam, nama yang mulia. Nama yang mulia tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan hina dan perbuatan-perbuatan remeh itu tidak sesuai. Kita meletakkan pada perbuatan yang tidak sesuai. Jadi maknanya bukan semua perkara lah yang boleh ataupun disuruh kita baca bismillah tu. Okey. Garu punggung ke garu urat ke apa, ikutlah. Itu tak payah bismillah. Tak payah bismillah. Sebab perkara itu tafatifil umur. Tafatifil umur. Okey. Fatahrumu, maka haram. Apa haram? Haram bismillah itu al-basmalatu 'alal muharrami lidati. Haram di atas perkara yang haram lidati. Kalau perkara itu haram, baca bismillah. Nak buat perkara haram, hukumnya haram. Wa tukrahu 'alal makruhi kadzalika ay lidati. Kadzalika makna al-makruhi lidati. Dan makruh hukumnya membaca bismillah pada perkara yang makruh lidati. Jadi makna nak makan bawang, bawang yang di bawang mentah, makan bawang mentah, sunat bismillah tak? Kalau bawang masak, bawang yang telah dimasak, sunat bismillah lah, tak nak makan tak? Kalau bawang mentah,
Sunat tak? Ada? Dan baca bismillah kata dia reka. Dah sunat tak? Sunat lah sebab dia makruh li'aridin. Bawang tu, makan bawang itu sendiri makruh li'aridin. Dia tak kira pada elah tu. Makruh li'aridin tak masuk ni. Jadi makan bawang tu, makan wudu ke, makan peta ke, makan jenis, sunat baca bismillah juga. Sunat baca bismillah sebab dia bukan makruh li zatihi. Dia makruh li'aridin. Makruh li'aridin. Makruh tu hilang dengan cara masak. Maknanya tak ada makruh langsung tu. Kalau ni makruh li'aridin pun, hukum bismillah itu masih melihat kepada asal perkara itu. Harus benda itu makan, maka sunatlah baca juga bismillah. Waktu kata waktu kurahu alal makruhi kadzalika, dan makruh bismillah itu alal makruhi kadzalika, di atas perkara yang makruh di zatihi juga. Wala tuqlabu ala salisi, dan tidak dituntut ala salisi, atas yang ketiga. Mana ketiga? Safati fil umur. Safati fil umur. Yang pertama tadi muharraman li dzatih, yang kedua makruh li dzatih, yang ketiga wala min safati fil umur, perkara-perkara hina, perkara-perkara remeh keji. Tidak dituntut. Kenapa? Sebab nak menjaga nama Allah, nak mengagungkan nama Allah, daripada disebut pada perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Katanya wala budda alla yakuna zikran mahdhan. Lagi antara qaid yang berkait dengan amrin di balin ni juga, la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang dituntut bismillah ini wala budda alla yakuna, dan mestilah bahawa perkara itu, al-amru itu la yakunu zikran mahdhan, bukanlah zikir semata-mata. Makna bukan zikir semata-mata. Fahamnya kalau zikir semata-mata tidak disunatkan bismillah. Zikir semata-mata tidak disunatkan bismillah. Tak, macam lepas sembahyang, subhanallah, baca bismillah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir-zikir lah. Nak selawat atas Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tak? Nak selawat bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ada. Tidak disunatkan baca bismillah pada zikir semata-mata. Bi an lam yakun, okey, wala budda an la yakuna zikran mahdhan. Janganlah perkara itu, dan hendaklah perkara itu bukan daripada zikir semata-mata. Tafsirnya apa bukan zikir semata-mata? Bi an lam yakun zikran asla, bahawa dia itu bukan jenis zikir, bukan perbuatan zikir. Contoh pakai baju, bukan zikir. Tak. Bukan zikir. Au zikran ghaira mahdhin, ataupun zikir yang ghaira mahdhin, zikir yang bukan semata-mata zikir. Zikir yang bukan semata-mata zikir. Mana zikir yang bukan semata-mata zikir? Al-Quran. Sebab Al-Quran tu baca Al-Quran, dalam tu ada zikir, ada qisas, ada hukum. Tak. Jadi perkara itu sunat. Adapun zikir semata-mata tidak sunat. Wa alla, lagi pula, wa alla yaj'ala lahu syari'u mabda'an ghairal basmalati wal hamdalati, dan bahawa tidak dijadikan baginya, bagi amru tadi oleh syari' tidak menjadikan satu permulaan yang selain bismillah dan alhamdulillah. Makna perkara yang kita nak baca bismillah tu syari' tidak buat, tak jadikan perkara lain yang mendahului perkara itu. Makna ada perkara yang syariat dah tetapkan permulaannya dengan perbuatan tertentu, dengan bacaan tertentu. Hak ni tak payah mula bismillah. Itu katanya janganlah bahawa telah dijadikan bagi perkara itu oleh syariat satu permulaan selain bismillah.
dan selain alhamdulillah. Syarak dah jadikan permulaan pekerjaan itu bukan dengan bismillah, dengan benda lain. Contoh kasolati, seperti sembahyang. Sembahyang tu syarat menjadikan permulaannya apa? Takbir. Miftahuhat takbir. Tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Permulaannya ialah takbir. Tak. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir. Dimulakan dengan takbir. Muftatamatun bit taslim. Jadi sembahyang tidak disunatkan baca bismillah. Nak sembahyang tu tak sunat baca bismillah. Nak takbir tu bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tak ya. Sebab permulaan sembahyang tu ialah takbir, bukan bismillah. Sebab syarak dan jadikan permulaan bagi sembahyang ialah takbir. Tak. Jadi tak sunat baca bismillah. Dah orang kita nak buat kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita nak buat tu betul tak? Ada dalam itu. Bidayah hidayah. Baca benda. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Betul tak imam baca bismillah? Ada? Kena tak? Tak kena? Kena tak? Bismillah kerana baca Quran. Kan takbir. Faham tak? Jadi bismillah baca waqul rabbi a'udzu waqul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, ataupun baca surah An-Nas. Jadi bismillah tu kerana baca surah. Tak apa, tak ada masalah. Bismillah kerana baca surah. Yang tak boleh ni bismillah kerana takbir nak sembahyang. Tu tak ada lah. Yang seterusnya ialah apa dia? Ini bagi contoh solat dia kan. Contoh satu lagi yang mungkin seimbang bahagiannya lah. Bahagiannya satu ialah khutbah. Khutbah dijadikan permulaan khutbah ialah alhamdulillah. Jadi untuk khatib naik mimbar tak payah baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tak betul tu. Biasanya baru balik Timur Tengah. Semangat baru belajar. Sebab dia tengok orang kampung dia tak ada baca program. Kelima dua tak baca. Alhamdulillah. Nak lain dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu. Ada buat bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia tak belajar. Jadi tidak sunat baca bismillah tu. Naik mimbar nak berkhutbah alhamdulillah tu pun sebab dijadikan alhamdulillah itu permulaan bagi khutbah. Fa inna syari' ja'ala laha, menjadikan bagi solat itu mabda'an, satu permulaan, pembukaan, ghairahuma, selain daripada bismillah dan selain daripada alhamdulillah, wa huwa takbir, iaitu takbir. Syarak dah jadikan takbir itu permulaan sembahyang. Dia tak boleh buat benda lain. Okey. Habis. Dalam tak ada apa dah tu. Wastushkila, dan dibuat iskal, dibuat persoalan, buat muskil, buat muskil. Bi annal khabarainil malfuraini bainahuma ta'arudun, fa kaifa yumkinul 'amalu bihima. Dibuat pertanyaan, iskal, soalan. Dia kata dua khabar itu, dua khabar mana? Kullu amrin di bani la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Satu hadis lagi bilhamdalah kan? Bainahuma ta'arudun, berlaku ta'arud, pertentangan. Ini semua mula dengan bismillah, satu lagi mula dengan alhamdulillah. Fa kaifa yumkinul 'amalu bima, bagaimana boleh kita beramal dengan kedua-duanya? Nak mula mana satu ni? Mula bismillah dulu ke mula alhamdulillah dulu? Wa ujiba bi ajwibatin, dan dijawab dengan beberapa jawapan.
Minha antaranya ay minal ajwibah anna al-ibtida' naw'an. Permulaan itu, ibtida' itu dua jenis. Ini maklum kata dah. Kalau baca dalam mana-mana hasyiah, kitab-kitab biasa kamu bincanglah. Naw'an haqiqiyun. Pertama ibtida'un haqiqiyun, sifat kepada mausuf mahzuf taqdiru al-ibtida'un haqiqiyun. Wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama amama al-maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un, iaitu permulaan dengan apa yang taqaddama, mendahului, amama al-maqsud, mendahului di depan maksud tujuan sesuatu, wa lam yasbiqhu syai'un, dan dia tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Pendek kata, ibtida' hakiki ni sesuatu yang duduk mula-mula sekali, yang tidak didahului oleh yang lain. Memang mula-mula betul, hakikat dia mula-mula. Yang kedua idhafi, ibtida' idhafi, wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama, iaitu mula dengan apa yang telah terdahulu itu, amam al-maqsud, mula di depan maksud sesuatu. Maksud sesuatu, kalau kita nak cakap lah kira. Tak, nak khutbah. Kita mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu permulaan bagi maksud kita. Jadi ibtida' bima taqaddama, memulakan dengan apa yang telah terdahulu, amamal maksud, di depan maksud, pada permulaan maksud, wa in sabaqahu syai'un, walaupun didahului oleh sesuatu. Wa in sabaqahu syai'un. Maka fahumila khabarul basmalati, maka ditanggung hadis yang menyebut basmalah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah tu, ditanggung bismillah ala nau'il awal, atas jenis yang pertama, iaitu ibtida' haqiqi wa huwa al-haqiqiyyu, wa khabarul hamdalati ay fahumila wa humila khabarul hamdalah, ditanggung hadis yang menyebut bil hamdalah tu ala naui tsani, atas ibtida' yang kedua, wa huwa al-idhafi, itu ibtida' idhafi. Walan yu'kas, dan tidak diterbalikkan. Okey. Jadi ulama jawablah dengan dua hadis. Bila hadis ni zahirnya ta'arud. Bila zahir ta'arud, maka cara nak selesaikan ta'arud tu bainal adillah banyak cara. Tak. Jadi usuliyin di kalangan utamanya jumhur lah. Jumhur termasuk Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Ahmad, mereka mendahulukan al-jam'u, jamak dulu. Lagi mana boleh jamak, boleh himpunkan antara dua dalil yang bertentangan, maka dihimpunkan dulu. Kerana apa? Al-i'mal aula min al-ihmal. Tak, kerana beramal dengan dua-dua dalil itu lagi elok daripada kita menolak salah satu. Jadi ini dibincang dalam usul fiqh lah, dibincang dalam usul fiqh, ta'arud al-adillah, bab ta'arud dalil belakang. Maka ulama kita mengatakan bila ada dalil yang bertentangan, maka seboleh mungkin beramal dengan dua-dua dalil dengan cara jamak, menghimpunkan. Makna dua-dua ni macam mana kita nak pakai. Jadi antaranya inilah disebut dalam masalah ni, satu hadis sebut bismillah, satu hadis sebut alhamdulillah. Maka ulama kata ibtida' itu dua jenis, ibtida' hakiki, ibtida' idhafi. Jadi hadis itu sebenarnya tak ada pertentangan, tak ada pertentangan langsung hadis itu. Sebut bismillah itu merujuk pada permulaan yang sebenar-benar, maknanya mula sesuatu yang tidak ada sesuatu sebelum bismillah lah. Dan yang kedua dinamai ibtida' idhafi, permulaan juga. Apa maksud? Dia duduk depan juga, tapi dia duduk depan daripada apa tujuan percakapan tu, duduk depan juga, tapi depan dia itu didahului oleh yang lain. Orang panggil depan juga. Nah, contoh nombor satu, nombor dua. Satu ni kalau kita bilang daripada 1, 2, 3, satu ni ibtida' hakiki lah, sebab tidak didahului oleh sesuatu. Dua bukan tidak hakiki, ibtida' idhafi, sebab dia tu dua dahulu daripada 3.
Dia dahulu pada 3. Jadi dia itu ibtidak nisbah pada ma ba'daha, sesuatu yang selepas daripada dia. Jadi 2 dia masih dikira ibtidak, tapi ibtidak idhafi, melihat kepada selepasnya, maka dia dipanggil ibtidak. Tapi idhafi, melihat pada lepas dia saja. Sebab apa? Sebab dia telah terdahului oleh sesuatu. Itu satu tadi. Maka dengan cara itu dapat dipahamkan dua-dua hadis itu. Tak ada ta'arud dah, tidak ada ta'arud. Dah kalau disebut walam yu'kad, tidak diterbalikkan. Dan kenapa tak kata alhamdulillah dulu ibtidak hakiki, bismillah itu ibtidak idhafi? Apa tak balik? Walam yu'kad ta'assiyan bil kitabil aziz, kerana mengikut pada Al-Quran. Dia tak boleh tahakuman, ikut suka. Kita winama ni tidak al-bismillah, tidak hakiki, alhamdulillah tidak idhafi. Dan buat apa tak balik? Tak, kalau orang tanya tak, dia tanya. Dan kalau orang tanya gitu, dia maklulah tu. Apa tanya-tanya ke? Kitab ni dia tanya lagi. Dia suruh kita fikir. Tak, sebab benda yang Allah Ta'ala hukum ni dia ada logik dia. Dia ada sisi logik dan sisi munasabah dia. Okey. Jadi dia kata kenapa tak terbalik? Tidak terbalik kerana ta'assi ambil kitab. Illah lam yu'kaf tu. Kerana Al-Quran ada dalil ya. Al-Quran mula mana? Bismillah dulu baru alhamdulillah. Surah Fatihah mula-mula ayat Quran, mula buka-buka bismillahirrahmanirrahim, lepas tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mula bismillah, mula dengan alhamdulillah. Lepas tu baru alhamdulillah. Wa amalan bil ijma', dan kerana beramal dengan ijma'. Beramal dengan ijma'. Mana ijma'? Ijma' apa? Ijma' apa? Ijma' ulama' sejak daripada dulu sekarang akan baca bismillah dulu barulah alhamdulillah. Tak buat balik. Tak ada orang mula dengan alhamdulillah baru bismillah. Sepakat? Dah mana dalil? Dah ijma' lah. Tawatu fi'li. Perbuatan tu menjadi dalil dah. Ni kadang tak faham ni. Ada baru ni ada orang tanya masalah. Ada seimam dah. Seimam baca doa kat bahasa Melayu lah. Seimam baca doa khatib. Khatib ketebah masjid mana? Tak tahu. Rasanya ada berlaku. Sebab beberapa orang ada ustaz-ustaz, ada para masyahid ada tanya kata, dia kata ada tok khatib khutbah doa bahasa Melayu. Tak ada dalam Arab. Walau tak tahulah dengan andaian itulah. Sebab kalau ikutnya boleh jadi ada di paling kurang pun Allah maafkan muslimin tak. Tapi katakanlah tak ada langsung guna. Jadi ada sahabat tu. Jadi kita kata dah boleh lah. Kan syarat rukun dalam mazhab Syafi'i kan, rukun khutbah mesti bahasa Arab. Antara rukun khutbah tu ialah doa. Jadi ada dalam guru kelahanan, ada sahabat tu, dia kata apa boleh lah doa boleh Melayu. Mana ada dalil? Tanya dalil. Ana jawab kata dalil tawatur fi'li. Jawab gitu. Dia kata dah mana bukti, mana dalil? Kata malah ayang ni tak faham. Kata tawatur fi'li tak faham. Kata tawatur fi'li maksudnya sejak pada zaman Nabi salafus soleh sampai sekarang ada ke seimam baca dalam bahasa Melayu hukum? Ada tak? Tak. Dah tu dah cukup dah tawatur fi'li. Jadi dalilnya boleh dalil tawatur fi'li tu begitulah, bukan nak kena kitab sebut. Nak kitab sebut ini buat tawatur fi'li. Baca lagi. Sama macam sembahyang tawatur fi'li. Berapa rokok? Berapa sujud? Sujud kena buat gitu. Berapa tak sujud contoh lain sikit ke rokok rokok sengit sikit ke mana ke. Dah lama tengok gitu. Tawatur fi'li gitu. Faham dah, bukan nak suruh tulis belaka. Benda ibadat ni ada benda hak didapat secara perbuatan secara langsung, dinukilkan daripada satu generasi sampai pada generasi sahabat sampai pada generasi Nabi.
sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi bila sebut tawasul fi'li faham. Bila tanya juga macam mana jawab hari ni. Kalau tak faham juga. Jadi dia sebab apa? Sebab hujah kedua ni, kita buat bahasa Melayu, menukar rukun bahasa Melayu tu bid'ah. Itu bid'ah betul. Dia masalah tu, dia masalah lain kata nak kita bid'ah. Bila masalah tu dia kata boleh pula. Pelik jadi. Neraka tu pelik. Lepas tu orang ni kena bid'ah. Ni sembahyang, khutbah ni, khutbah ibadah. Jangan salah faham. Bukan kata imam tak boleh khutbah bahasa Melayu. Khutbah, isi khutbah bahasa Melayu tak masalah. Hukum ada masa khutbah daripada segala puji bagi Allah. Selawat dan salam atas Nabi. Ada. Kalau ada tak tahu Allah. Ni baru bid'ah betul. Benda hak sepatutnya dia berlaku syadid, tak syadid. Nampak tak? Itu kepincangan neraca penilaian dalam menilai bid'ah. Jadi kerana dia ta'assiyan bil kitabil aziz wa amalan bil ijma' berlaku memang tak orang dah buat balik. Tak ada yang mesti alhamdulillah baru bismillah. Mesti bismillah dulu baru alhamdulillah. Wa minha wallahu ta'ala. Jadi tak masuk gini. Lepas tu faedah dalam kitab Bajuri ni faedah dia banyak. Kadang faedah usul fiqh dah masuk, faedah lughah masuk, faedah bahasa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca faedah pula. Qala